Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam Ramadan. Salam tarawih 2 rakaat syahrul Ramadan. Khabar saudara? Saudara Muhammad Azizi Azmi, apa khabar? Waalaikumsalam. Rasulullah. Man JB, Muhammad Fuad, apa khabar? Man, gambar apa tu Man? Man hadir dengan gambar macam-macam Man ya. Abu Sulaiman, Saudara Eric C. Dixie, terima kasih. Fazil Yub, Nenek Porak, ya, Fazul Acoy, Markim Kama Ismail, Syamsul Anwar, Saudara Rosnah Abdul, Muhammad Faizal Jamil, Saudara Madrin Abu Bakar, Alan Lang, Abu Sulaiman, Khairul Anwar, khabar saudara semua, Akasah Bakar, Abu Husin Abu Jimmy Chef, Khairi bin Badrin Khairi, Ramlah Hamid, Adam Ashraf, Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Ismail Muhammad, orang Terengganu, apa khabar? Orang Terengganu dari Besut dah. Dari Besut ya, saudara Ismail. Semoga tarawih sebentar tadi itu mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana malam ni banyak cerita ni malam ni. Kerana semalam saya live dengan tetamu saya. Hari ini saya bersendirian. Saudara Hashim Alias, apa khabar? Terima kasih Saudara Hashim, Saudara Hanif Rofi. Hari ini saya memberi pencerahan 8 Ramadan 20 April 2021. Peningkatan begitu ketara sekali tentang kes COVID-19. Kes baru ada 2,341, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 379,433 yang mengundang 3 kematian. Jumlah kematian terus meningkat kepada 1,389. Di Sabah, alhamdulillah ada penurunan. Ya Ruby, Ruby hadir dengan pasangannya. Semoga bahagia Ruby. Di Sabah semalam 125, hari ini 82, di Labuan 1. Cuma di Sarawak lagi terus meningkat. Warga Sarawak berhati-hati. Saya pun tak tahu macam mana Sarawak, begitulah dah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dah. Daripada 960 lebih dan turun 500, turun sikit 508, naik balik 589, hari ini 600 warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah turun semalam 48, ini 44. Penang, cek awak tak bergerak ni. Semalam 91, hari ni 92. Di Perak, alhamdulillah Yop, semalam 43, hari ni 34. Di Selangor juga terus meningkat ya. Semalam 457, hari ni 539. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Semalam 153 saja, hari ini 344 orang yang disahkan dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya 3, di Negeri Sembilan turun semalam 91, hari ini 17. Alhamdulillah. Begitu juga di Melaka semalam 27, hari ini 19. Di Johor juga turun semalam 115, hari ini 102. Ada pengurangan ya di Johor. Di Pahang turun juga semalam 32, hari ini 17. Begitu juga di Terengganu, cuma di Terengganu dia naik balik 2 digit. Semalam single digit 8, hari ini 15. Di Perlis, nampak gaya ada kenaikan sikit lah Pak Nazir. Daripada 1, hari ini 3 jangkitan. Dan yang agak menggusarkan kita lah cekmek kita di Kelantan ni. Semua pasal Ramadan tak ada. Gapo lagu tu naik lagi. Semalam 290, hari ini 429 warga di Kelantan. Keseluruhannya dijangkiti oleh virus corona, 429. Itu laporan yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan pada hari ini ya. Dan sesuatu yang agak menggusarkan saya apabila sekumpulan peguam-peguam telah bersiap sedia untuk menyaman Badan Kesihatan Sedunia WHO dan sebilangan rakan kongsi mereka di atas dakwaan yang menyesatkan dunia dari kejadian wabak COVID yang dikatakan memudaratkan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengawalnya, di mana telah mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan dan kehancuran besar dalam ekonomi. Ini sekumpulan peguam. Demikian menurut Dr. Rainer Fuhrmich, salah seorang dari 4 ahli jawatakuasa penyiasat coronavirus Jerman yang telah mendapatkan keterangan-keterangan dan kesaksian dari saintis dan pakar-pakar antarabangsa
sejak daripada 10 Julai 2020. Jadi kita biarkanlah mereka dengan bidang guamannya, kita tunggu apa keputusannya, tindakan guaman yang dilakukan oleh sekumpulan peguam terhadap Badan Kesihatan Sedunia WHO. Cuma yang tak seronoknya iaitu para pelajar matrikulasi di beberapa pusat pengajian tinggi, kerana hampir 5 bulan mereka telah dikuarantin dalam kolej, tidak boleh keluar dan hanya dibenarkan jumpa ibu bapa di depan pagar utama, itu tempat mereka menjalankan pendidikan matrik. Akhirnya Kementerian Kesihatan KKM datang memberi kompaun 1,500 kepada pelajar dan kena bayar dalam tempoh 2 minggu. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Jadi takkanlah mereka nak berjumpa dengan ibu bapa pun kena saman. Aduh, bukan dapat duit, kena bayar 1,500 lagi. Dalam keadaan rakyat susah ni. Dan berhubung dengan vaksin, ya, saya mendapat berita ni bahawa cuba kita fikirkan bersama bahawa menurut Daily News di Belgium, kerajaan Belgium mendedahkan mereka cuma membayar 1 bilion saja untuk 33 juta vaksin daripada pembekal yang sama yang dibeli oleh kerajaan Malaysia. Jadi masalahnya sekarang ni kerajaan Malaysia terpaksa membayar 3 bilion untuk 10 juta saja. Jadi dalam keadaan gini kita bertanya lah ke mana perginya duit tu. Ini kita tak tahulah sebab mereka yang bertanggungjawab melaksanakan pembelian vaksin ini adalah tentulah Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Khairi Jamaluddin. Itu menteri yang dipertanggungjawabkan mencari vaksin bersama dengan Menteri Kesihatan. Bagaimanapun kita tunggulah laporan. Jadi Khairi Jamaluddin kena buat kenyataan ni. Sebab kerajaan daripada Belgium, Belanda, mereka cuma membayar 1 bilion saja untuk 33 juta vaksin. Sedangkan kita untuk 10 juta kena bayar 3 bilion. Ini yang kadang-kadang ni kita melihat bahawa dalam keadaan negara susah, rakyat susah, janganlah pula. Saya tak nak menuduh, tapi saya membacakan apa yang dilaporkan oleh Daily News. Jadi itulah keadaan sekarang ni berhubung dengan COVID-19. Lebih tak mau tambah, kurang tak mau tokok. Kalau lebih pun saya tak mau mengurangkan, itu yang saya dapat. Dapatan saya harus jelaskan kepada pelayar-pelayar semua. Kerana secara kita tazkirah pendek sedikit. Tanda-tanda Allah sayang kepada kita, ya. Kerana pertama sekali diberikan kesedihan. Allah sayang pada kita, diberikan kesedihan. Kerana dengan kesedihan itu kita akan sering menyebut namanya. Dan diberikan kita kesakitan. Dengan kesakitan itu kita akan sentiasa memohon kesembuhan darinya. Diberikan kehilangan. Kerana dengan kehilangan itu kita meminta yang terbaik daripada Allah. Dan diberikan kesusahan. Dengan kesusahan itu kita akan menjadi lebih redha. Dan diberikan penderitaan. Kerana hanya jiwa yang menderita akan selalu dekat kepada Allah SWT. Dan diberikan kemiskinan. Kerana Allah mahu kita meminta kepadanya. Dan kita diberikan kehinaan kerana Allah mahu kita memohon kemuliaan darinya. Oleh itu, jangan terlalu banyak ketawa kerana Allah akan jauh dari kita. Jadi saudara, kita harus sabar menerima apa saja duga daripada Allah SWT. Kalau dia datangkan penyakit, tanda dia sayang pada kita. Jangan kita merempas, mengeluh. Kalau kita mengalami kehilangan, kerugian, jangan kita mengeluh. Adalah sesuatu yang tersembunyi. Itu kita biarkan kepada itu semua adalah kita ni hambanya. Kita harus akur dengan apa saja yang didatangkan kepada kita dengan hati yang terbuka, dengan hati lapang. Saudara, sebagaimana nasihat daripada Imam Syafi'i, dia kata amalan yang paling berat diamalkan ada 3, iaitu pertama dermawan. Saat yang dimiliki sedikit, waktu kita sedikit, itulah amalan kita untuk menderma dan memberi pada kawan-kawan, memberi pada mereka yang memerlukan. Itu adalah susah untuk dilakukan. Kerana manusia itu nalurinya, dia akan memikirkan tentang dirinya. Yang kedua, menghindari maksiat saat kita berada sunyi tanpa sesiapa. Jadi bila tak ada orang, selalunya kita rasa kita boleh melakukan maksiat. Sedangkan kita jangan lupa, kita ada Allah SWT yang sentiasa mengawasi kita dengan adanya malaikat kiri dan kanan kita yang mencatatkan setiap perbuatan kita. Dan yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar.
di hadapan orang yang diharap atau ditakuti. Jadi kita harus menyatakan kebenaran walaupun di hadapan pembesar, walaupun di hadapan pemimpin. Sebab itu imam-imam besar dahulu mereka tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Kerana sebab itu baginda Rasulullah seringkali menyatakan, ulama jangan mendatangi umara, biar umara mendatangi ulama. Jadi umara ni pemimpin. Jadi para ulama ni tak perlulah nak hegeh-hegeh nak pergi jumpa dengan pemimpin untuk meminta sesuatu dan sebagainya. Saudara Kamal Bahari, saintis dakwa kerana sifat exosome dan kopi yang sama, saiz berdekatan, mereka kata spike proteins, virus masuk ke dalam. Ini bahasa-bahasa sains dari saudara Kamal Bahari, saya tak berapa nak tahu. Saya minta maaf lah. Dan kemudian tulisannya kecil untuk saya baca. Dan orang yang hebat, ini kata Imam Syafi'i, orang yang hebatlah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemerlatannya. Dia berada dalam keadaan susah, kepapaan, dia dalam keadaan melarat. Jadi sehingga orang lain menyangka bahawa dia berkecukupan kerana dia tidak pernah meminta. Jadi kita ni tak seharusnya kita meminta-minta. Jangan risau, kita masih ada Tuhan. Susah macam mana pun kita dijaminkan rezeki oleh Allah SWT. Itulah antara kata-kata daripada Imam Syafi'i. Dan saudara, tazkirah pendek. Baik, dalam selepas tazkirah, jangan lupa kita berusaha cari rezeki sendiri, iaitu e-commerce. Mungkin setengah orang tak suka, bagi saya tak apalah. Kalau tak suka, rest dulu, minum teh ataupun minum kopi. Tengok kuih-kuih tadi, minum. Sebab saya memberi pencerahan tentang e-commerce. Jadi kalau saudara berhubunglah dengan Azhar 01-330-41241. Jadi kalau dengan Azhar tu jangan lupa rendang tok, hasil buah tangan ibunya, kuih baulu berdal, dan buku-buku yang saya tulis, yang saya terbitkan. Itu salah satunya yang paling saya suka adalah dari penjara, kisah kehidupan pejuang kita almarhum Datuk Harun Idris. Saudara boleh mewawarkan produk saudara berhubung dengan Azhar 01-330-41241. Ataupun, apa tu man, jangan warning man, sabar man. Ataupun berhubung dengan Siti Fareha. Siti Fareha 017-711-4300. 017-711-4300. Mana yang memesan dengan dia tu kena tunggu 2 hari ya, sebab hari ni ada sedikit kesalahanggapan. Jadi dia suruh anaknya tadi masukkan dalam storage. Rupanya anaknya ingatkan sampah. Jadi lebih kurang 3 kilo habis. Daging tak dapat nak buat dendeng. Dendeng manis Siti Fareha. Jadi dia pagi-pagi besok, subuh-subuh besok lah dia terpaksa cari daging untuk membuat. Jadi mereka yang memesan dengan beliau harap bersabar, tunggulah sehari dulu. Ya. Juga saudara jangan lupa buah-buahan segar. Daripada Syauqi 012-357-5703. Ini khusus duduk di kawasan Lembah Kelang. Begitu juga kalau nakkan buah tamar yang besar, harga murah. Tamar jenis ajwa. Ajwa ni kegemaran Rasulullah. Dia daripada Madinah. Safawi, Maryami, Mejol. Tebal. Mejol tu daripada Palestin, bukan daripada Amerika. Yang Amerika tu banyak dia punya baja-baja yang menggunakan chemical. Ini daripada Palestin. Guna buah tin, apricot. Buah tin ni sedap makan, lepas tu baik untuk lunas perut kita. Apricot kering serta kismis untuk mengingatkan pemikiran kita, tambahan kepada zat untuk otak. Baik saudara, jangan lupa lagi saudara, iaitu produk sahabat kita, Roslan Ishak 019-691-4248. 019-691-4248. Iaitu produk saudara Roslan adalah produk kelapa sejati. Boleh saudara layari daripada Facebooknya Kelapa Sejati ataupun dalam Instagram Kelapa Sejati, sebab beliau menghasilkan kerisik, kemudian cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan stroke, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eczema. Jadi saudara berhubunglah dengan saudara Roslan Ishak 019-691-4248 by Muslim First. Terima kasih saudara Ramli Putih. Jadi kalau teman-teman yang lain nak mengiklankan produk saya, silakan. Berhubung dengan Siti Fareha ataupun Azhar ya. Baik saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Saya kena ingat hashtag saya belanja tanpa hak, negara akan muflis. Berbelanja tidak mengikut perlembagaan, negara kita menghampiri untuk menjadi bankrupt.
Sebab itulah kita mohon supaya Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong segeralah, kalau boleh tuanku, izinkanlah parlimen kita bersidang supaya ada imbang taranya, supaya wakil rakyat itu boleh menyuarakan pandangan rakyat dan sebagainya. Betul, hari ini kabarnya Tuan Dr. Mahathir bersama dengan Khalid Samad, Datuk Saudara Mak Sabu telah pun menghadap di istana, tapi saya belum dapat lagi perkembangan terakhir, sebab kabarnya sepatutnya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hadir. Jadi 3 orang mereka telah pun berada di istana. Saya tidak dapat dia punya penjelasan, mungkin besok saya akan beri ulasannya. Baik saudara, ya, itu yang saya dapatkan saya berhubung dengan tuntutan rakyat supaya segera ditamatkan perintah darurat dan dibuka semula parlimen, kerana dalam keadaan negara semakin nazak sekarang nampak gayanya. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah gali lubang tutup lubang. Pinjam lagu M. Kilau. Gali lubang tutup lubang. Sebelum saya beri pencerahan tentang ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, jalan tersekat nampaknya lewat, sungai dilukut, cuacanya panas. Hendak memukat ikan jelawat, pukat tersangkut buaya ganas. Itu perumpamaan dia bagi. Ikan jelawat ni ikan yang mahal. Jadi rupanya tersangkut pada buaya ganas. Apa yang dapat? Tak kena gaya, kita dipahamnya. Buah kepayang si buah berembang, dibeli cik sayang dari hulu. Siapa yang menggali lubang, dialah yang terjun dulu. Jadi beliau memberi peringatan pada pemimpin kita. Kalau anda menggali lubang, gali lubang, tutup lubang, anda lah yang akan terjun dulu. Ya, terima kasih Pak Nazir. Itulah 2 rangkap pantun yang saya santuni malam ini. Banyak nyota, saudari-saudari. Sabar saudari. Sebelum itu saya ingin berperingatan juga bagi mereka yang menyunting semula live saya dan memasukkannya ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda. Ini beberapa sebab saya tengok sekarang ni memang banyak. Memang banyak saya dapat kiriman, tambah lagi sebelah malam. Bila usai saya memberi pencerahan, masuk macam-macam cerita. Kalau satu benda itu panas, tu lagu Saleh Yaakob tu. Ya betul, saya ingat okeylah Saleh Yaakob. SL Service Absorber, betul. Saudara juga peminat gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi saya pastikan bahawa ini tiap-tiap tulisan itu biarlah berhemah, gunakanlah bahasa kita yang baik, secara bahasa yang cukup santun. Dan jangan lupa share and like. Bila saudara beli share and like, suara saya pun meningkat kuatnya. Kau nak di seluruh kemurungan. Lain tak ada minta daripada saudara, saya minta share, tekan share and like saudara, ya. Sebab kita sekarang ni kita meminta supaya kerajaan sentiasa kebajikan rakyat didahulukan dan rakyat disantuni, ya. Lanjutan moratorium pun nampak gayanya sepi sesepinya. Once pernah bekerja, air lestari, air sinar, malap terus, harga barangan terus naik di pasaran. Saya menerima kiriman daripada saudara Mat Nazir. Petang tadi saya baca, tengok dalam saya punya wall saya, dia tulis saudara Muhammad Nazir. Dia kata, tu makin teruk ni, dia kata. Hari ini ramai rakan-rakan muda kami menerima surat notis daripada pihak bank. Semoga luahan dan tindakan hari ini boleh membantu nasib anak-anak muda seperti kami. Ini yang saya suarakan sabah malam. Bahawa pihak Kementerian Kementerian Kewangan bukan susah mana pun, stroke a pen. Bagi arahan pada bank saja untuk ditangguhkan, diberikan moratorium. Bukan mereka tak nak bayar. Mereka nak bayar hutang, tetapi dah tak ada. Tapi kalau dalam keadaan tak ada sekarang ni, berilah moratorium. Bukanlah rugi sangat. Tangguh pembarian dulu. Tambah-tambah sekarang ni, musim bulan puasa, anak-anak muda ni pula, kalau motor mereka kena tarik, dia nak cari hasil macam mana lagi. Kalau kereta dia gunakan untuk sebagai Grab dan sebagainya, e-hailing. Allah, apa lagi upayanya? Macam saya tengok malam tadi ada kiriman di Majlis Shah Alam. Dah tak tahu tempat lain meniaga, minta permit tak dapat, maka dia buatlah satu tempat, dia jual buah-buahan dengan air buah-buahan. Itu pun barang-barang diangkut. Saya kata hampir betul lah kerajaan Selangor ni. Bagaimanalah kamu buat benda begitu? Paling tidak, kau bagi warning ataupun sediakan tempat. Ini tempat dah tak ada.
Kemudian bila buat pasar Ramadan pula macam-macam susahnya orang nak masuk. Digunakan macam-macam SOP yang diadakan. Jadi sedangkan sepi. Tadi saya pergi pasar Ramadan di Seksyen 4 di Kota Damansara. Saya melihat sepi. Adalah 3-4 gerai tu boleh tahan lah. Mungkin dia jual murah. Tetapi nak buat macam mana saudara? Saya nak bagi contoh. RM1 saudara. RM1. 50 sen. Ini bukan cerita bohong. Ini cerita benar yang saya alami. Itulah keadaannya. Saudara Samsu, dia kerana sekarang ni apa yang disuarakan oleh saudara Mak Nazib, kita mengharapkan adik-adik kita ni sedang berusaha buat ini food grab dan sebagainya. Kalaulah motor mereka ditarik, apa nak cari lagi rezekinya? Nak harapkan kerajaan memang dah tak ada. Dengarlah cakap pumpang-pumpang kata nak pergi bantuan itu, bantuan ini, tapi mana dia? Menanti buah yang tak gugur. Itulah keadaannya. Dan kenaikan harga barangan di pasaran. Hari ini saya dapatnya. Bulan ni saja harga ayam. Bulan ini saja harga ayam dari pemborong naik sebanyak 6 kali. Bukan sekali, bulan ni saja 6 kali kenaikan barang. Termasuk 2 kali sebelum Ramadan. Jadi saya dimaklumkan bahawa harga ayam ini, harga daging akan naik lagi. Jadi setiap kali kenaikan adalah antara 30 sen naik. Dan bekalan yang datang sekarang ni RM7.80, maka peniaga terpaksa menjual pada RM9.50. Jadi saya ingat menjelang minggu depan naik RM10.50 lah. Kerana kalangan peniaga ayam di bandar-bandar raya ini tidak lagi punya pilihan dan terpaksa menaikkan harga yang tinggi. Kerana harga itu ditentukan oleh pembekal. Di sini yang saya katakan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna berusahalah mencari upaya macam mana supaya dalam keadaan suasana darurat ini, gunakanlah dekri sebagai dalam darurat bahawa harga tak boleh naik. Boleh, bukan tak boleh, kuasa di tangan anda. Poklan, pasar Ramadan kot. Pasar Ramadan KO. Saya bersimpati dengan teman-teman kita yang berniaga di pasar Ramadan. Kena hujan. Sudahlah begitu. Orang tak ada duit nak berbelanja macam mana. Saya tengok anak-anak lalu begitu, belilah. Saya tak sampai hati. Tapi dia terpaksalah jual. Nasi ayam dah RM8, betul. Semalam saya beli untuk nasi, cubalah nak rasa berani daripada Johor. Memanglah bulan puasa ni selera kita terbuka ya. Aduhai. RM16. Tak lagi, tak jadi barang. Saya tak salahkan penjual. Sebab mereka pertama sekali, mereka mendapat tempat untuk mendapat gerai itu, lesen itu, nilainya dalam tempoh sebulan berniaga, berapa banyak sewanya? Katanya RM3,000 ke RM5,000. Itu saja. Apalah kerajaan tak boleh bagi secara percuma? Saya tak faham. Nak kutip untung dalam keadaan sekarang ni buat apa? Jadi semua majlis bandaran, kalau dah boleh dibenarkan mereka berniaga, janganlah letakkan harga yang tinggi. Betul kita tahu bahawa majlis bandaran terpaksa mengutip sampah. Jadi dipastikan supaya peniaga-peniaga ini kumpul sampah ni, bila lalu lori sampah nanti, entah sudahlah, kenapa letakkan harga yang tinggi tiap-tiap petak? Yang ini saya tak bersetuju. Tiap-tiap kali datang bulan Ramadan, memanglah majlis bandara dilihat terlalu zalim dengan kumpulan peniaga. Sedangkan mereka waktu inilah mereka baru nak berniaga. Dah 2 tahun tak boleh berniaga. Dia sekarang baru nak berniaga dengan harga yang tinggi, tak boleh berniaga, buka tempat lain, kena sita, barang kena rampas. Saudara Mak Faizal Jamil, geram, memang saudara bukan geram, saya sendiri menyirap darah. Kerana mereka tidak prihatin pada rakyat. Pimpinan yang langsung tidak prihatin pada rakyat. Kenapa begitu jadinya? Di mana letaknya kemanusiaan kita? Sesama manusia, sesama Islam, nak berniaga, biarkanlah. Anda punya gaji besar, jadi YDP. Kenapa diputuskan satu petak RM3,000 ke RM5,000 ke RM10,000? Buat apa? Dapat duit tu ke mana nak bawa? Apa digunakan perbelanjaan itu? Adakah diberi balik pada rakyat? Tidak. Jadi dimasukkan tabung anda. Jadi sedangkan rakyat nak berniaga, bila petak itu mahal, maka dia terpaksa menjual barang itu mahal. Kemudian datang lagi bekalan yang mereka beli ayam ke, beli daging ke, mahal. Beli beras, mahal. Beli minyak, mahal. Semua mahal, maka barang pun meningkat, naik tinggi. Bila barang naik tinggi, pembeli datang tak mampu sebab rakyat tak ada duit. Ni Pak Menteri, fikirlah. Please, use your common sense.
Gunakan akal yang anda ada. Ini otak yang belah kanan, jangan otak belah kiri. Ni kebanyakan mereka menggunakan otak belah kiri. Entah, kadang-kadang saya rasa tak ada kot dalam kepala dah. Fikirnya nak cari untung, tak ada langsung keperhatian pada rakyat. Ini yang saya marah. Ni Datuk, harga kambing RM9. Memanglah kot lah, mereka tu kambing lah semua tu. Marah tu saya. Biarlah harga kambing lebih mulia daripada otak mereka yang mengizinkan orang nak berniaga dikutip dengan tapak bazar yang begitu tinggi. Bukan semua orang nak berniaga. Orang-orang yang pandai memasak, yang tahu masakannya sedap, orang nak beli, biarkanlah dia berniaga. Sebab itu saya tengok kiriman Puan Halimah Hashim. Dia tak saya tahu, dia kata macam mana? Minyak masak naik lagi. Dah RM32 untuk 5 kilo. Ini belum raya lagi. Aduh, saya tengok keadaan macam ni. Kenapa tak ada... Ya, tak lembu saya. Saya bulan puasa ni, kalau boleh saya tak nak cakap. Tapi saya bila tersentuh soal rakyat, memanglah jiwa saya tepat meledak. Saya akan cepat marah kalau saya melihat penghinaan terhadap rakyat oleh mereka yang berkuasa. Ini memang saya tak boleh. I cannot forgive you all. Anda yang berada di anjung kuasa, yang duduk sebagai pegawai, yang duduk sebagai YDP, kalau anda tak boleh fikirkan soal rakyat, berhentilah lebih baik. Ini keadaannya. Sebab anda takkan tak tahu orang tak ada kerja. Sebab bila beli tempat tu lagi mahal, barangan jadi mahal, siapa nak beli? Akhirnya mereka rugi. Rakyat tak dapat nak makanan dengan selera yang ini sedikit. Sedangkan dalam poket rakyat tu semakin terkempis. Sini apa ni, tak apalah. Anda nak marah, saya marah. Saya menyuarakan suara rakyat, saudara. Saya menyuarakan. Memanglah Jcom nak masuk, kata mereka nak mempertahankan. Dia kata apa, tak apalah. Anda nak marah, saya marahlah. Saya lebih senang dimarahi oleh orang-orang yang seperti Jcom daripada saya dikeji oleh rakyat. Kerana saya menyantuni rakyat. Biarlah mereka nak kata saya apa pun, katalah. Mereka kata saya memekak tiap malam pun, katalah. Tapi asalkan rakyat bersama-sama dengan saya yakin rakyat berdiri teguh di belakang saya. Kerana mereka, hidup mereka, tak ada orang macam tak ada orang nak diperjuangkan. Ini satu lagi ni. Lagi di Kelantan. Di Kelantan, menteri alam sekitarnya daripada PAS, dan timbalan menterinya orang Kelantan, Datuk Mas Rizal. Jangan asyik bisik aja. Ini keadaan sekarang ni sebab gempa di Kelantan sekarang ni. Rakyat Kelantan sekarang tak ada air. Kalau dia minum air, airnya seperti air teh yang kita dengar laporan lah, tengoklah dalam internet. Masalah air di Kelantan tak selesai. Rupa-rupanya baru saya tahu, MS Daily hari ini melaporkan bahawa rakyat Kelantan yang menggunakan sumber air tanah dari telaga tiub ataupun yang diboring tanpa memohon lesen ekstraksi air tanah daripada Jabatan Sumber Air Negeri Kelantan akan berdepan dengan tindakan denda. Sehingga kan 300,000. Gila. Orang dah air tak ada, orang nak cari jalan usaha, beli pump, boring pipe dalam ini, sedut air untuk kegunaan sendiri, kena bayar 300,000. Ini tindakan gila. Memang ada lah, kita tahulah. Menurut Seksyen 13/4 Enactment Sumber Air Negeri Kelantan 2019, mana-mana orang yang gagal mendapatkan lesen daripada pengarah di bawah Subseksyen 1 atau melanggar mana-mana syarat mengenai lesen yang dikeluarkan di bawah Subseksyen 3 adalah bersalah dan boleh disabitkan denda tidak melebihi 300,000 atau sebagai tambahan dikenakan denda RM1,000 sehari setiap hari sepanjang kegagalan atau pelanggaran. Ini masalahnya sekarang ni, cukup ke kaki tangan di Kelantan tu, di seluruh negeri Kelantan. Kelantan tidak mempunyai bekalan air yang cukup. Janganlah jadi menterinya. Kalau nak air tu, tanahlah air daripada hujan. Saya bila tengok benda begitu, saya kata, memang menteri cak ayam lah. Ini Kelantan. Jadi saya pun fikir itu, jadi terfikirlah saya ni. Saya bukan nak marah, tidak. Saya nak menceritakan kebenaran. Kerana sebelum kamu jadi kerajaan dulu, dengar ceramahnya, nak tutup kasino genting. Nak tutup kilang arak. Nak hapuskan judi. Nak membenteras pemandu mabuk. Nak tutup sekolah vernacular. Nak haramkan UEC. Nak hapuskan PTPTN. Apa lagi? Guna nak tangkap pembunuh adib. Nak hudud. Nak buat rang undang-undang 355. Guna nak perkasakan Jawi. Guna nak jual kereta tak ada interest. Tak ada bunga. Lepas tu kos dalam hidup akan diselesaikan.
macam-macam lagi lah. Tapi sekarang ni dah masuk kerajaan, apa jadi? Apa dah jadi? Sembang saja. Inilah keadaannya. Dan hari ini juga saudara, saya amat bersimpati dengan teman-teman kita penjawat awam. Ini dah masuk hari ke-8 bulan puasa. Tak dengar khabar berita. Nak dengar sayup-sayup pun tak ada. Tanya Tun Dr. Mari, saya tak tahulah. Saudara mana pun ni pula lagi man. Aku duk cakap benda ni. Soalan ini soal sekarang. Jangan kita kaitkan dengan apa yang berlaku 60 tahun dulu. Saya setuju, Rahman. 60 tahun ada kegagalan pimpinan. Kerajaan bertukar ganti. Saya setuju. Tapi dalam keadaan sekarang ni, apa yang dilakukan? Yang saudara nak bela buat apa? Why you want to fight kerajaan yang hampir begini? Kenapa? Yang saudara nak sokong sangat ni? Saya tak kata bahawa kerajaan Barisan Nasional tak salah. Saya tak kata. Pimpinan kerajaan Barisan Nasional juga ada mengabaikan tugas dan tanggungjawab sewaktu mereka menjadi kerajaan di Kelantan. Tapi jangan lupa dah 2 penggal dah. Dah masuk 3 penggal. Kerajaan di Kelantan air tak diselesaikan lagi. Jadi kalau saudara nak memancing memori emosi, buat apa? Saya nak bercakap menyuarakan pandangan rakyat. Dan sekarang ni saudara tahu tak bahawa penjawat awam sayup pun tak dengar. Selalunya zaman Barisan Nasional dulu ada dengar bonus. Tak ada pun ada lah. Adalah dapat RM500 ke untuk tambahan nak sambut hari. Tahun ni tak ada. Elek, poci elek. Saya pinjam kata-kata saudara Lokman Adam. Karena boleh. Elek, poci elek. Saudara nak pertahankanlah. Saya bukan nak mencerca apa ini kerajaan, saya mencerca pimpinan. Mereka yang berada di anjung kuasa tidak peka kepada kita para rakyat. Rakyat tak disantuni. Bila musim pilihan raya, kamu datang menyembah rakyat. Undilah saya. Kita akan pastikan kehidupan rakyat senang. Kita akan pastikan, kita akan perjuangkan. Itu, ini. Podak, sembang lebih. Saya kali ini, pilihan raya kali ini, saya nak standby dengan 3-4 biji telur busuk. Saya lihat menteri-menteri yang ada di atas tu, kalau dia bercakap soal itu, saya balik telur busuk. Tangkap-tangkaplah. Geram saya. Kerana bagi saya mereka menipu rakyat. Rakyat tak bersalah. Saudara, dan saya hari ini terimalah berita duka cita. Memang saya mengakui, sebab itu kita menyantuni. Kalau mahkamah kata salah, salah. Hari ini yang bahagia Tasri Islah Samad, mahkamah katakan dia bersalah. Nak buat macam mana? Dengan sedih kita terimalah. Sebab dapatan mahkamah bahawa beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 54 tahun. Dan denda sejumlah 15.45 juta. Beliau adalah bekas pengurusi Felda. Okey, kita terima. Dan kabarnya berhubung dengan penjualan Merdeka Palace Hotel di Kuching, Sarawak. Okey, kita terima dengan lapang dada. Kena hakim pula kata daripada 54 tahun tu dipindah menjadi 6 tahun. Dan saya yakin tentulah beliau sedang akan berusaha untuk stay of execution ataupun memohon untuk disemak di mahkamah tinggi, dia naik pada mahkamah pengampunan lah. Saya melihat itulah proses mahkamah kita, dan saya tak ada saya kata nak menjeblas sebagainya. Itu kita let the court take its course. Walaupun beliau sahabat saya cuma sedih lah di hari yang baik ini dalam keadaan bulan puasa begini. So Syarul Nizam gaji 15k KJ itu sekejap lagi kalau ada masa nak cakap lagi. Saudara Syah Saleh apa khabar? Baling aja tu. Saudara Syah, saya tak baling, saya nak minum kopi daripada Ramsyah daripada Muak. Kopi Mona Lisa. Nah, saya bercakap benda begini biarlah saya ketawa sedikit, mengurangkan amarah saya kalau nanti naik darah tinggi saya bulan-bulan puasa ni. Itu satu saya ya. Kemudian satu lagi saya terima berita daripada Sabah. Ini pun satu hal lagi ni. Majlis Agama Islam Sabah ni kenapa dibiarkan bermasalah di masjid? Akhirnya orang bergaduh di masjid. Di masjid Taman Merpati dan Raja Wali di Kota Kinabalu. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Sabah tu tengok-tengoklah. Janganlah perebutan tentang pengurusi, maka berlaku pula baling-membaling, caci-mencaci di masjid. Selialah elok-elok. Masjid ni rumah Allah. Buatlah pemilihan dengan baik. Kalau rasa tak betul, panggil balik semua penduduk tu, adakan pemilihan semula. Ini saya tengok, saya nampak
ini Jabatan Haiwal Islam Negeri Sabah ni, dia juga sendiri yang memilih siapa pengurusi masjid dan sebagainya. Akhirnya berbalok-balok. Jangan campur. Ini masjid, biar masyarakat setempat itu menentukan. Itu kataannya lah. Saya menyantuni jugalah. Sebab dah saya dapat kiriman saya. Kalau saya tak sebut nanti orang kata saya ni tak peka dengan masalah-masalah cleaning. Walaupun saya masuk hari ke-8. Hari ke-9 ni saya tak adalah buat, nampak gaya saya buat tarawih sendirian. Tapi kita buat 8 rakaat je lah. Tak mampu lebih-lebih. Tak hafal pun. Cakap tu terang. Nak hafal banyak-banyak tak boleh. Kita kena berterserang. Dan saya kita kena terima hakikat. Saudara Anwar Abdul Hamid. Terima kasih Saudara Anwar. Perikatan Nasional sekarang ni gagal melonjakkan ekonomi negara. Dia dalam keadaan sekarang ni, kalau you dah tak boleh, you fail. Cara terbaik, supaya selalu saya katakan, jalan terbaik, jumpa agung, serahkan balik jawatan. Sebab anda tak mampu. Kita tahu, saya pun bersempati dengan Perdana Menteri, dia pun tak berapa sihat. Kabarnya bekerja 4 jam sehari, dia tak boleh nak perform macam dulu. Ya, jadi jangan akhirnya rakyat yang menderita. Cuma saya nak bertanya, menteri daripada PAS ni gaji 60,000. Tapi rakyat ada yang tak makan sampai sehari, 2 hari, 3 hari. 1.5 juta rakyat tak ada kerja. Penyewa-penyewa restoran dah tak mampu nak bayar sewa. Jadi bila mereka mengatakan bahawa rakyat seronok sekarang ni, seronok benda. Cuma saya lihat tadi ada satu kiriman masuk lagi. Ini daripada yang saya dapatan saya di negeri China. Rakyat dia ada 1.4 bilion. Ini kita buat perbandingan. Di negeri China rakyat dia 1.4 bilion. Kita di Malaysia ni lebih kurang dalam 32 juta, 30 ke 32 juta rakyat, termasuklah budak kecil. Tetapi senarai menteri dan timbalan menteri Malaysia 70 orang. Sedangkan negeri China yang punya rakyat 1.4 bilion, dia cuma ada 34 orang aja. Inilah saya katakan, bila dah terlalu ramai, dah tak kompeten lagi. Sebab itu bila dia lantik yang baru tu, yang Makdum yang kalah dah hilang wang pertaruhan jantik timbalan menteri lagi tu, kita menzahirkan kata tak puas hati kita. Itu keadaan. Dan saya harus menyatakan keadaan begini supaya Tan Sri Perdana Menteri, Muhammad Tan Sri Perdana Menteri kalau boleh cut off the size. Kurangkan saiz menteri-menteri yang ada. Yang agak tak ada keperluan, tak payah. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan darurat, dalam keadaan ekonomi menghudung. Inilah baru rakyat berasa lega bahawa pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana, dia faham dengan masalah rakyat. Ini tidak. Jadi anda masih lagi menambah lagi dalam kabinet. Dan mereka ini redundant ataupun tak ada performing. Dan kita pun tak kenal pun. Yang kita dengar, Ismail Sabri. Lagi siapa? Adham Baba. Lagi? Tari Jamaluddin. Lagi? Isyamuddin sesekali. Lagi? Adalah Dr. Latif. Lagi? Adalah Kak Limah. Lagi? Banyak menteri. Jadi keadaan mereka ini redundant, dikecilkan saiz. Sudahlah Tan Sri, janganlah membuatkan rakyat marah. Ini sebab itu saya kata sejak Januari hingga saat ini, ini kita masuk bab gali lubang tutup lubang. Sejak Januari hingga saat ini kerajaan terus meminjam dan mereka meminjam setiap bulan. Cuma saya nak tanya, kita nak bertanyalah kepada pimpinan negara yang dulu tu 600 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan telah berbelanja sejumlah 600 bilion, bukan 600 juta. Saya bila menyebut bilion ni saya teringat dulu zaman Allahyarham Pak Gapar Baba. Tun Gapar Baba selalulah masa beliau jadi ketua bahagian saya tu, bila bercakap berusaha bilion. Saya kata kalau lah Allahyarham Tun Gapar Baba masih hidup, dia kata betul lah tu, dia kata 600 bilion lah tu, dia kata. Baru dia tahu banyaknya. Kerajaan dah menggunakan, mengikut kenyataan Perdana Menteri minggu lalu, kerajaan telah pun membelanjakan sejumlah, Kerajaan Perikatan Nasional, sejumlah 600 bilion. Ke mana duit itu pergi? Ke mana duit itu pergi? Dan macam mana cara kamu berbelanja? Duit kamu ambil daripada mana? Daripada kantung wang negara, dari mana? Adakah daripada khazanah negara? Apakah daripada kumpulan wang sebenar pekerja? Apakah daripada tabung-tabung yang melibatkan rakyat? Dan wang itu pergi ke mana? Kita nak tahu.
Sebab itu kita perlukan parlimen ini bersidang agar kita dapat tahu mana pergi duit tu. Taklah berlaku songgelapan dan sebagainya. Ini kerana macam saya bagi contoh awal tadi lah. Beli vaksin untuk 10 juta, kita kena bayar 3 bilion. Sedangkan jumlah yang sama 1 bilion aja di Belgium. Ini perlu lah kita nak tanya. Saudara seli-seli, jap, selit iklan. Saya tak ada iklan. Saya tak gerti nak masuk ke iklan, nak saya tak gerti. Sebab itu saya awal, saya kata, saya punya sesi saya, mula-mula saya bagi apa ini, COVID, lepas itu apa sabda junjungan, ataupun tazkirah, dan kita masuk e-commerce. Lepas e-commerce, kita balon. Jadi, saudara Syarul Rizalma, gamaknya beli katak tu. Ini saya rasa, janganlah mereka-mereka yang berada di dalam kuasa itu kerana mahu mengekalkan kuasa menggunakan duit rakyat. Offer itu, offer ini, bayar gaji tinggi dan sebagainya. Rakyat melihat, rakyat bertambah. Kalau rakyat senang, tak ada masalah. Ini darurat diisytihar. Jadi kita nak tanya ni, mana pergi ni 600 bilion ni? Sebab laporannya sekejap lagi saya akan baca, bahawa kerajaan terus meminjam setiap bulan. Bukan setiap bulan, 2-3 hari sekali pinjam. Dan kita nak tanya pinjam dari mana? Which source you are borrowing? Sebab kita rakyat nanti akan membayar. Rakyat cinta damai melalui kutipan cukai dan sebagainya. Rakyatlah, kerajaan tak ada kerja, kerajaan tak ada perniagaan. Pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Janganlah kerana itu nanti maka rakyat dikenakan cukai dan sebagainya. Cukai, rakyat tak pasal bayar. Dan sekarang ada wakaf lah kaki tangan kerajaan. Bagaimana saya katakan tadi, kaki tangan awam. Tak dengar cerita pun, tak ada bonus mereka. Apakah mereka, tugas mereka tidak disantuni. Sedangkan menteri tak ada dengar pun kurang gaji. Bertambah menteri malam menteri ada lagi. Nah ini keadaan saya. Jadi kita melihat 600 bilion. Jadi sekarang ni darurat telah diisytiharkan. Parlimen dah digantung. Akta keuangan yang dikawal perbelanjaan digantung. Tapi COVID gagal dikawal selepas 3 bulan darurat. Vaksin COVID tak semua orang, tak keseluruhan. Dalam tempoh darurat, Selitra pula dijual pada harga yang murah. Sebuah syarikat yang mendatangkan keuntungan dulu. Turut terjual termasuklah sebagian besar Selcom. Perdana Menteri kata kerajaan tak ada banyak wang lagi seperti dulu. Kita faham. Tapi kita nak tanya, mana dia bantuan prihatin yang nak bagi pada Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh dan sebagainya. Sampai saya hafal lah nama tu. Saya hafal nama Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh. Yang e-healing, anak-anak muda, sedap bagi perutusan. Tapi akhirnya ke mana? Dan kita nak tanya betul lah saudara Khairul Anwar, pinjam dari mana? Sebab kerana sekarang ni, kerajaan juga menyarankan supaya pemotongan gaji daripada kaki tangan awam melalui wakaf. Kononnya untuk membantu ekonomi negara. I cannot brain lah with all this thing. Kerana nisbah hutang kita sekarang ni sudah meningkat kepada 62.2% pada akhir tahun 2020. Dan ia sudah cecah had 60 yang dinaikkan dan diluluskan oleh Parlimen. Kalau 62 mana sudah lebih 2%, 2.2%. Dan ini sudah melanggar dengan tata cara keuangan negara. Sebab itu, Parlimen kena bersidang. Jadi, walaupun had telah tercecah, Kerajaan Perikatan Nasional masih membuat pinjaman sebanyak mula saya dapat 69. Tetapi yang terbaru ni, saya kiriman daripada saudara UG Rock. UG Rock menghantar pada saya baru sebentar tadi. Dia kata bukan 69 bilion, dia kata sudah setakat 20 bulan hari ini, 20 April 2021 naik kepada 73.5 bilion. Brother, bukan sikit ni pinjaman wang ni. Ini saya nak bagi tahu. Januari 2021, 7 Januari pinjam 3.5 bilion. 5 hari selepas itu, 12 Januari pinjam lagi 3 bilion. 3 hari lepas itu, 15 Januari, pinjam lagi 4.5 bilion. 19 Januari 2021, pinjam lagi 2 bilion. 3 hari kemudian, 22 Januari, 4 bilion. 26 Januari, pinjam lagi 2 bilion. Jumlah pinjaman bulan Januari saja sejumlah 19 bilion. Pinjam dari mana? Digunakan untuk apa? Sebab ini tak termasuk yang telah diluluskan oleh bajet oleh Parlimen. Yang 350 bilion tak silap saya. Dia tak termasuk tu. Mengikut pahaman saya lah. Kemudian bulan Februari. 4 Februari pinjam 4.5 bilion. 9 Februari 5 hari lepas tu pinjam lagi 2 bilion.
19 Februari pinjam lagi 4 bilion. 24 Februari 35 bilion. Jumlah untuk Februari saja adalah 14 bilion. Tiap-tiap bulan berhutang. Pinjam lagi berapa? Pinjam dari lalu ke? Kita nak tanya, ini cerita benar ni. Saya takut tengok jumlah figura yang ada ni. Kemudian datang bulan Mac. Bulan Mac bulan lepas. 5 hari bulan lepas pinjam 4 bilion. 5 hari kemudian pada 10 hari bulan pinjam 1.5 bilion. 15 hari bulan pinjam 4 bilion. 17 Mac pinjam lagi 25 bilion. 22 Mac 5 hari lepas tu pinjam lagi 45 bilion. 25 Mac pinjam lagi 2 bilion. 30 Mac pinjam 4 bilion. Jumlah untuk bulan Mac saja pinjamannya adalah 22.5 bilion. Pinjam dari mana? Kita nak tanya, ni pinjam dari mana? Kamu gadai apa? Apa security-nya? Kamu ambil duit dari mana? Bank mana? Ini keadaan saya. Kemudian bulan April. Bulan April setakat 20 bulan ni. 2 April 1.5 bilion. 7 April 4.5 bilion. 9 April 2 hari lepas tu pinjam lagi 1.5 bilion. 14 April pinjam lagi 45 bilion. 16 April 1.5 bilion. Total 13.5 bilion. Jadi jumlah keseluruhannya 69 bilion setakat 16 April. Tapi bila saya dapat daripada kiriman daripada UG sehingga 20 bulan dah naik pada 73.5 bilion, artinya tambahan lagi 45 bilion. Ni pinjam apa hal ni? Kamu pinjam dari mana? Kita rakyat berhak tahu. Sebab kita tahu kerajaan penghasilannya datang daripada cukai. Nah ini saudara, ini saya dapat ni keadaannya. Jadi saya risau. Maaflah saya menzahirkan kerisauan saya, ini juga kerisauan rakyat. Jadi sekarang ni datang dari mana pinjaman itu? Dan untuk apa digunakan? Kalau nak katakan untuk bayar gaji apa semua kan, bukankah kamu telah membentangkannya belanjawan tahun lalu bulan 11 yang telah diluluskan? Telah diluluskan. Ada bajetnya apa semua. Artinya bila kamu buat bajet, tentulah kamu dah membuat persiapan. Inilah unjuran yang akan dapat. Inilah anggaran kewangan yang akan masuk dalam dalam tabungan cukai yang disatukan dan sebagainya. Nah ini kalau keadaan begini, kamu pinjam dari mana? Pinjam dari luar negara ke? Macam mana interestnya? Rakyat perlu tahu. You have to be telus. Sebab kita warga cinta damai. Kita okey lah. Sebab kita juga akhirnya yang akan menangguh hutang ini. Hanya yang dibuat oleh menteri-menteri yang tak tahu apa kerja tu. Yang seramai 70 orang tu. Dan mereka bertanggungjawab. Sebab itu saya kata kalau akan datang, bila naik kerajaan yang baru nanti, maka mereka-mereka ini tidak terkecuali untuk disiasat. Kita akan nak tahu tu. Macam mana kata saudara Muhammad Azmi. Dia kata kita kena buat audit forensik. Selepas bentukan kalau ada kerajaan baru nanti, kena buat audit forensik. Kita nak tengok siapa yang kena. RCI boleh dituntut untuk justifikasi di mana duit rakyat sebanyak 600 bilion yang digunakan. Bukan 600 juta, 600 bilion. Saudara Amir Sharif dia kata sama tu, apa yang Datuk ulas dan londehkan mengenai kejatuhan ekonomi negara ini disahkan oleh 3 profesor. Dia kata harap malam ini Datuk buatlah ulasan. Memang saya memberi ulasan. Profesor-profesor pernah bercakap. Yang saya hairan, Menteri Ekonomi Tok Pa dia kata, ni pandangan Tok Pa. Saya baca saudara untuk kita dengar bersama. Kata Tok Pa, Tok Pa memberi pandangan tentang kenyataan PM8 bahawa kerajaan tak ada banyak wang lagi selepas belanja 600 bilion untuk melawan COVID. Betul ke? Melawan COVID 600 bilion. Kenyataan dia betul Tok Pa. Kan nanti Tok Pa saya campak Tok Pa dalam Sungai Kedeli nanti. Takkan 600 bilion digunakan hanya untuk melawan COVID. Dia kata Malaysia adalah satu-satunya negara menerima pelaburan asing paling rendah dalam ASEAN. Sedau pun. Sebab itu saya kata, apa yang menteri buat? What have you done? Kerana you mengesahkan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang menerima pelaburan asing paling rendah dalam ASEAN. Kenyataan menteri. Macam mana kenyataan Perdana Menteri lah. Saya terkejut bila Perdana Menteri mengatakan Malaysia dah tak ada duit. Ini Menteri Ekonomi pula dia kata paling rendah. Malaysia katanya satu-satunya negara yang diisytiharkan Malaysia darurat untuk gantung parlimen dengan alasan lawan COVID. Tak ada negara lain. Malaysia adalah satu-satunya negara
yang menggantung akta kewangan untuk membolehkan kerajaan berbelanja. Dan mereka boleh berbelanja sesuka hati tanpa kelulusan atau penguatan parlimen. Tak ada negara lain buat macam ni. Dan Malaysia salah satu negara yang telah pun melanggar had hutang sendiri yang sudah dinaikkan oleh daripada 55% kepada 60% pada bulan Ogos lalu. Dengan nisbah hutang kepada KDNK sebanyak 62.2% tu pada akhir tahun 2020, tapi tidak mahu disambung parlimen dan mengusulkan agar had 60% ini dinaikkan lagi. Berapa banyak lagi nak naik? Dan tiada pemimpin kerajaan lain dalam dunia yang pernah tuduh negaranya sudah bankrupt. Oleh kita ni, Perdana Menteri seolah menggambarkan negara kita ni seolah dah dalam keadaan nak bankrupt. Dia pahal ni. Sebab ini apa yang Amir Sharif dihantar kepada saya. Dia kata Kerajaan Akbar Utusan Malaysia muka surat 5 adalah bukti pada kenyataan saya yang dahulu. Saya memberi penjelasan dapatan saya, kedudukan ekonomi negara kita. Sebab itu apa yang kata oleh Saudara Ahmad Mat. Saudara Ahmad Mat dan saya, mungkin dia kata kalau lebih awal UMNO menarik sokongan secara total kepada kerajaan, maka tak sempat lagi nak pinjam duit. Jadi dia bersoal, bila lagi Datuk Seri Zahid Hamidi nak pecat Menteri-Menteri UMNO yang seronok dalam kerajaan? Selagi tak dibungkus kerajaan ini, selagi itulah akan terus meminjam. Rakyat pun bukan ada apa-apa pun. Kita nak bantu apa lagi? Macam saya kata, kalau peniaga pasar malam, peniaga pasar Ramadan pun tak mampu. Kerana dengan keadaan ekonomi yang begini, bagaimana rakyat biasa? This is serious now. Ekonomi kita sekarang ni paling serius dan memerlukan satu sentuhan daripada orang yang benar-benar faham tentang ekonomi. Ini bukan boleh main cakap-cakap saja. Panggil saya tobat, saya tak tahu. Tabat lahom, saya tak tahu. Kena panggil lah orang macam yang Muhammad Malik Tengku Razali. Kalau ada idea daripada Dr. Najib, guna. Kalau jangan kita ego. Jangan kerana keegoan kita, no, you tak boleh. Kalau mereka pandangan tu baik, kumpulkan cerdik pandai. Zaman Tun Razak tu dia panggil Tan Sri Moha, Tun Ismail Adi, Tengku Razali Hamzah, Rama apa ke nama tu, dan Raymond, dan dikumpulkan orang-orang bijak pandai dalam ekonomi ni, maka negara kita makmur. Jangan tunjuk ego, aku tahu semuanya, you are know nothing. Kalau macam ni marah saya betul-betul. Sebab kehidupan kita pertama sempit. Panggillah. Apalah salahnya mengendah diri? Apalah salahnya pemimpin negara? Kamu sebagai Menteri Ekonomi, kamu sebagai Perdana Menteri, kamu sebagai Menteri Perdagangan dan Antarabangsa dan penasihat, panggil. Duduk semeja. Bukan dia orang tak datang. Impossible dia orang tak datang. Tapi kalau nak panggil macam ni hari ni, nak panggil nak jumpa Agung, konon nak darurat lah semua, nama mereka kata, buat apa buang masa je kata. Ini keadaan sekarang saudara. Dunia hari ini memang kita tahu menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius. Tapi masalah sekarang ni, macam mana yang saya dapatkan yang hairannya, yang buat Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO sekadar menempik aja. Okey, saya dah bagi tahu, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, anda juga punya saham dalam meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan anda harus menggunakan saham anda itu sama ada nak tarik balik atau nak meneruskan. UMNO bertanggungjawab juga. Saya tak kata UMNO tak bertanggungjawab. Saudara jangan kata saya ni berat sebelah. No. Kerana UMNO menyokong. Sebab itu kita katakan dalam keadaan begini, akar umbi kata sudah dah tariklah. Sebab kita melihat pimpinan yang ada tak mampu. Tidak ada upaya. Mereka tak ada maya lagi untuk meneruskan kedudukan perkembangan ekonomi yang kita harapkan. Rakyat terhimpit dan terjerut dalam kehidupan yang cukup susah. Jadi dalam keadaan begini, apa nak buat? Jadi saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, you are the President of UMNO. Gantungan warga UMNO sekarang ni, it's a high time for you to withdraw. Jangan tunggu lagi dah. Sebab dalam keadaan sekarang ni, UMNO tak jual Selcom. Tapi semua orang kata UMNO yang buat. UMNO tak jual Setra. Kerajaan Perikatan Nasional, salahnya pada UMNO. UMNO tak jual TRX. Tapi orang kata ini UMNO lah sebab kerajaan yang UMNO sokong. UMNO tak campur pun urusan pertukaran pegawai-pegawai polis. Tapi orang tuduh UMNO. UMNO tak terlibat dengan skandal seks. UMNO terus berjuang untuk Aisinat. UMNO berjuang untuk moratorium. UMNO desak kerajaan supaya pentingkan rakyat. Tapi kenapa ketika ini timbul ramai ahli-ahli akademik ni nak berbicara tentang UMNO? Ini yang saya marah. Ini yang saya katakan Profesor Kangkung.
Nak salah UMNO. Jadi Kerajaan Perikatan Nasional tak salah. Parti Perubumi Bersatu tak bersalah. Jadi jawab sendirilah. Saya sebenarnya nak baca catatan Dr. Sri Najib ni. Apa kata Dr. Najib? Ini belum menjawab kenyataan sebab apa bila 2 hari lepas Syahidan Kasim. Dan sekarang ni fikirannya, bantuannya memang tertumpu kepada Kerajaan Perikatan Nasional. So dia kata macam-macam dari menjadi Dr. Najib. So Datuk Sri Najib menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Syahidan. Dia kata apa? Kalau semua duk bantai kerajaan, pelabur tak berani masuk. Itu kenyataan Syahidan. Tapi kata Dr. Najib, kau ingat masa saya jadi PM dulu, pembangkang tak bantai kerajaan? Waktu Datuk Sri Najib jadi kerajaan, waktu Barisan Nasional jadi kerajaan, ingat mereka pembangkang tak bantai kerajaan? Tiap-tiap hari mereka bantai. Tuduh kita bahawa kita sudah muflis. Sampai bekas menteri yang jaga agama pun sanggup tidur tepi jalan. Apa dia nak kata? Datuk Sri Najib, mat kepit. Itu rumah dia kata, mat kepit. Isteri Datuk Sri Najib, Datuk Sri Rosmah Mansur, dia kata sebagai gemuk, macam gearbox. Datuk Najib tak ambil kisah. Dia meneruskan UMNO Barisan Nasional berusaha untuk memperbaiki ekonomi. Dia kata pembangkang bantai kerajaan BN masa beliau jadi Perdana Menteri dengan amat teruk sekali. Tiap-tiap hari. Tapi pelaburan asing masuk juga. Ekonomi terus mantap. Sehingga kan pelaburan asing kita masa itu adalah paling tinggi dalam sejarah dan antara tertinggi di negara ASEAN. Sebab itu dividen dan hibah setiap tahun adalah amat tinggi secara konsisten. Jadi kalau nak kata kita bantai kerajaan hari ini akan menurunkan pelaburan, itu bohong. Zaman Datuk Sri Najib jadi Perdana Menteri, apa yang orang tak kata dia? Tapi berjalan kerana pimpinan negara waktu itu adalah untuk memikirkan soal rakyat. Beliau menyantuni, berjumpa dengan orang ni, berjumpa dengan orang ini. Bukan sahaja pelaburan asing datang, dia kata. Sebab itu dividen dan hibah tiap-tiap tahun adalah amat tinggi secara konsisten. Sepanjang tempoh 9 tahun Datuk Sri Najib menjadi Perdana Menteri. Tak adalah berita hibah 1.25%. Ataupun dividen amanah saham berhad 4.25%. Jadi bukan sahaja pelaburan asing datang masa kita ni. Waktu itu mereka bantai kerajaan Barisan Nasional ni, Tuhan aja yang tahu. Tetapi pelaburan asing datang juga. Macam seperti Raja Saudi, Raja Salman datang ke Malaysia membawa pelaburan 33 bilion. Sedangkan waktu itu Datuk Sri Najib tak pergi ke Arab. Dia tak pergi ke sana untuk Zoom meeting. Kenanya ada meeting, Zoom meeting. Dengan baginda dan Menteri Umrah, Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi yang akhirnya dipecat selepas itu. Malahan Raja Salman sendiri datang ke Malaysia. Saudara, datang membawa pelaburan. Begitu juga Jack Ma, pemilik syarikat internet terbesar negara dari China, datang untuk membuka data center dan free trade zone digital. Dan banyak lagi pada tahun itu seperti syarikat Hong Kong Share Bank, Prudential, CCCC yang bersetuju buka HQ Asia mereka. Bank China pun buka di Malaysia untuk dijadikan sebagai center ASEAN. Waktu UMNO Barisan Nasional menaruh di kerajaan yang dibantai sebegitu teruk. Sebab apa? Sebab kerajaan barisan dulu bukan kerajaan yang gagal. Sebab fokus kerajaan itu tiap-tiap hari bukan nak beli katak. Tak ada fikir pun saya nak beli apa ni, tak ada. Waktu itu lain tak ada, siang hari siang malam memikirkan macam mana nak memajukan negara. Sebab itu keadaan sekali. Dan saya bersimpati dengan saudara Mat Sapri Saleh. Saudara Mat Sapri Saleh dia menghantar kiriman pada saya, Tok, dia kata macam mana ni? Kenapalah Datuk Zahid masih berdiam diri dan tidak mengeluarkan sebarang arahan? Mandat telah diberikan oleh Akaumi pada beliau. Dan akhirnya saudara Fauzi daripada Segamat, dia kata benarkah perkabaran mengenai pemimpin UMNO dah mula belot? Memang ada yang belot. Ramai. Saya jumlah sebenar saya tak dapat. Dia kata 28 orang, saya tak tahu lagi. Tetapi sesuatu benda yang saya nak tanya, Menteri Luar Hishamuddin dia kena jawab. Sebab ini kenyataan daripada Dr. Muhammad Faiz Naam daripada Parti Perubumi Bersatu PBM. Dia kata ini kenyataan dia selepas dia kena bantai teruk dengan warga UMNO sebab dia membinatangkan pimpin-pimpin UMNO apa semua tu. Dia pun menjawab. Dia kata ramai pimpin kasta bawahan UMNO marah kenyataan saya menyifatkan kluster mahkamah sebagai binatang politik. Kemarahan ini sebenarnya skrip yang berbayar. Kononnya kata dia. Kemudian dia kata apa? Hal yang saya nyata adalah fakta kerana kluster mahkamah adalah satu penghalang kepada penggabungan dua parti terbesar Melayu di bawah payung baru itu bersatu. Bapak kau. Para menteri dan timbalan menteri UMNO di bawah pimpinan Datuk Sri Hishamuddin.
Nampak? Ini kenyataan ni. Datuk Seri Syamuddin kena jawab. Saya tuntut Datuk Seri Syamuddin kena jawab, kena beri penjelasan. Dia kata, para menteri dan Timbalan Menteri UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Syamuddin Hussein melalui gerakan UMNO 3.0 telah pun bersetuju untuk membubarkan UMNO dan secara lock, stock and barrel membawa UMNO kepada bersatu demi penyatuan ummah. Syamuddin, you have to answer this sebab adakah anda bersetuju UMNO dibubarkan? This is you have to answer. Syamuddin, anda tak boleh lari. Ini kenyataan daripada ahli pimpinan Majlis Tinggi Parti Perubatan Bersatu. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.